Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kalah Menang Adat Bertanding. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kalah Menang Adat Bertanding ini terdapat pada muka surat 81 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.1.1 mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran yang terdapat dalam situasi formal. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran yang mengandungi 6 pesanan yang terdapat dalam situasi formal mengenai kalah menang adat bertanding. Kedua, mencatat 6 pesanan dengan betul berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar daripada dialog mengenai kalah menang adat bertanding dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran yang mengandungi 6 pesanan yang terdapat dalam situasi formal mengenai kalah menang adat bertanding. Kedua, murid berjaya mencatat 6 pesanan dengan betul berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar daripada dialog mengenai kalah menang adat bertanding dalam bentuk peta buih. Pernahkah murid-murid mengalami kekecewaan semasa dalam perlawanan mahupun apa-apa pertandingan yang disertai? Ya, mungkin ada murid-murid yang mengalami kekecewaan ataupun kesedihan apabila kalah dalam sesuatu pertandingan ataupun perlawanan yang disertai. Dan di sini Cikgu Afan tunjukkan seorang pemain bola sepak yang berasa sedih kerana kemungkinan kalah dalam perlawanan bola sepak ataupun melakukan kesilapan semasa bermain. Dan gambar yang kedua di bawah itu menunjukkan seorang lelaki dewasa iaitu jurulatih telah memberikan nasihat ataupun motivasi maupun kata-kata positif kepada anak buahnya iaitu pemainnya supaya tidak bersedih ataupun kecewa apabila mengalami kekalahan dalam perlawanan. Dan gambar yang ketiga itu menunjukkan seorang kanak-kanak lelaki yang menangis kerana kalah dalam perlawanan bola sepak. Dan gambar yang keempat di situ menunjukkan dua orang kanak-kanak yang sedang bersalaman bagi mengeratkan hubungan silaturahim semasa menyertai dalam perlawanan bola sepak. Oleh itu, cikgu haraplah kepada murid-murid yang menyertai dalam apa-apa jua pertandingan ataupun perlawanan, murid-murid mestilah berfikiran positif, iaitu janganlah terlalu kecewa ataupun terlalu sedih apabila mengalami kekalahan dalam perlawanan yang disertai. Oleh itu, murid-murid perlulah berlatih dan melakukan sesuatu tindakan semasa bermain itu dengan bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk mencapai kejayaan dan juga kemenangan dalam pasukan. Seterusnya, mari kita mengujarkan dialog yang terdapat pada situasi 1 di sebelah ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemudian, kenal pasti pesanan yang disampaikan oleh Puan Suria kepada pemain bola jaring. Untuk pengetahuan murid-murid, Puan Suria ini ialah
jurulatih bola jaring negeri. Beliau menyampaikan beberapa pesanan ataupun nasihat kepada para pemainnya melalui telesidang. Dan marilah kita sama-sama untuk mengujarkan dialog berdasarkan watak Puan Suria dan juga Farisha dan Rubini. Farisha dan Rubini, pemain bola jaring SK Seri Makmur, sedang mengikuti telesidang rasmi daripada Puan Suria, jurulatih bola jaring negeri. Sebagai pemain yang hebat, kita patut bermain dengan semangat kesukanan yang tinggi. Jangan bersengketa semasa bermain dan usah sesekali memandang rendah terhadap lawan kita. Raikan kepelbagaian kaum dalam pasukan dengan bersatu padu. Sebelum dan selepas pertandingan, bersalamlah dengan pasukan lawan dan pengadil. Ucapkan sesuatu dengan wajah yang ceria dan manis. Jadi di sini respons yang diberikan oleh Farisha dan juga Rubini. Terima kasih Puan. Kami akan mengikut segala pesanan yang telah Puan sampaikan tadi. Baiklah murid-murid, dalam dialog yang diujarkan oleh Puan Suria ini terdapat 6 pesanan ataupun nasihat. Oleh itu, Cikgu Afan sudah membantu murid untuk mengenal pasti nasihat beliau. Lihat di situ, Cikgu Afan sudah gariskan dengan garisan yang berwarna-warni. Kita lihat garisan yang berwarna merah itu. Terdapat nasihatnya, iaitu setiap pemain patut ataupun mestilah bermain dengan semangat kesukanan yang tinggi. Maksudnya di sini, setiap pemain mestilah bermain ataupun berlawan dengan bersungguh-sungguh. Seterusnya, garisan yang berwarna kuning itu, jangan bersengketa semasa bermain. Maksudnya janganlah bergaduh dengan pihak lawan. Seterusnya, yang ketiga, cikgu gariskan dengan garisan warna hijau, usah sesekali memandang rendah terhadap lawan kita. Maksudnya di sini, setiap pemain janganlah memperlekeh. Dan setiap pemain mestilah menghormati pihak lawan. Seterusnya, kita lihat pesanan yang keempat. Cikgu gariskan dengan garisan berwarna biru. Raikan kepelbagaian kaum dalam pasukan dengan bersatu padu. Maksudnya di sini, setiap pasukan mestilah bekerja sama. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemenangan. Biarpun dalam pasukan itu terdapat pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina maupun India. Mestilah bekerja sama. Dan kita lihat nasihat yang kelima itu, cikgu gariskan dengan garisan berwarna hitam. Sebelum dan selepas pertandingan, bersalamlah dengan pasukan lawan dan pengadil. Maksudnya, setiap pemain mestilah bersalaman dengan pihak lawan sebelum dan juga selepas perlawanan. Walaupun pasukan kita kalah, kita mestilah bersalaman dengan mereka. Janganlah membalas dendam. Dan akhir sekali, pesanan ataupun nasihat yang keenam, ucapkan sesuatu dengan wajah yang ceria dan manis. Maksudnya di sini, kita mestilah mengucapkan tahniah kepada pihak lawan. Dan janganlah mencaci ataupun mengejek pasukan lawan apabila pasukan kita menang ataupun kalah. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami ke-6 pesanan yang disampaikan oleh Puan Suria kepada pemain bola jaringnya dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengujarkan dialog yang terdapat dalam situasi kedua di sebelah ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, dalam situasi yang kedua ini, Farisha yang merupakan ketua pasukan bola jaringnya telah mengadakan pertemuan rasmi dengan semua ahli pasukan bola jaring. Untuk apa? Untuk menyampaikan maklumat yang disampaikan oleh Puan Suria. Oleh itu,
Marilah kita sama-sama mengujarkan dialog ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Salam sejahtera. Tadi kami telah mengadakan telesidang dengan Puan Suria, jurulatih bola jaring negeri. Banyak amanat yang disampaikan beliau. Rubini minta sebutkan amanat itu semula. Oleh itu, kita lihat respons yang disampaikan oleh Rubini kepada rakan-rakannya mengenai pesanan yang didengarinya sebentar tadi, iaitu pesanan daripada Puan Suria. Baiklah Farisha, Puan Suria berpesan agar kita bermain dengan semangat kesukanan yang tinggi. Itu merupakan nasihat yang pertama. Kita lihat nasihat yang kedua. Beliau juga menasihati supaya setiap pemain perlu bersalaman dengan pasukan lawan dan pengadil pada sebelum dan selepas bermain. Seterusnya, kita lihat nasihat yang ketiga pula. Di atas itu ya murid-murid, di samping itu, kita janganlah bersengketa semasa bermain. Dan kita lihat nasihat yang terakhir, beliau juga berpesan supaya raikan kepelbagaian kaum dalam pasukan dengan bersatu padu. Di sini, Cikgu Afan sudah nyatakan 4 nasihat. Sebenarnya ada 6 kan? Jadi di sini murid bolehlah menggunakan idea sendiri untuk menambahkan lagi nasihat yang kelima dan yang keenam daripada Puan Suria. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami nasihat yang disampaikan oleh Rubini kepada rakan-rakannya, iaitu dalam pasukan bola jaring dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, murid sila catatkan ke-6 pesanan yang disampaikan oleh Puan Suria kepada pemain bola jaring tadi dalam bentuk peta buih di sebelah ini. Sila rujuk slide aktiviti 1 tadi untuk mendapatkan jawapannya. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Maksudnya di sini, murid perlu menyelesaikan tugasan bagi aktiviti ketiga ini, iaitu tugasannya apa? Tugasannya murid perlu catat semula ke-6 pesanan ataupun nasihat maupun amanat yang disampaikan oleh Puan Suria kepada para pemainnya. Di mana kita nak mencatat maklumat tersebut? Pesanan tersebut di mana? Ya, kita perlu mencatatkannya dalam bentuk peta buih ini yang cikgu tunjukkan inilah. Dan murid perlu merujuk slide aktiviti pertama tadi. Untuk apa? Untuk mendapatkan maklumat tersebutlah. Dan diharapkan murid perlu mencatatkan, iaitu menulis semula ke-6 nasihat ini dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul. Diharapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.